أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya kasih Tuan Imam, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra, "Wa qadayna ila bani Israil fil kitab la tufsidunna fil ardi marratain wa la ta'lunna 'uluwan kabira fa iza jaa'a wa'du ulahuma ba'athna 'alaykum 'ibadan lana uli ba'sin shadid fajasu khilal ad-diyar wa kana wa'dan maf'ula thumma radadna lakumul karrata 'alayhim wa amdadnakum bi amwal wa banin wa ja'alnakum aktsara nafira in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha fa iza jaa'a wa'dul akhirah liyasu'u wujuhakum wal yadkhulul masjid kama dakhalu awwala marrah wal yutabbiru ma alau tatbira. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita diberi kesempatan untuk solat secara berjemaah dalam Fiqh Al-Awlawiyat yang telah ditulis oleh Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi. Dinyatakan maratibul amal, awlawiyat, amal-amal yang aulawiyat yang perlu diberi keutamaan dalam kehidupan kita. Ramai di kalangan umat Islam yang tidak menyedari ataupun tidak memahami keutamaan-keutamaan dalam kehidupan. Maka dalam maratibul amal, dalam aulawiyat kita melaksanakan suatu amalan, contohnya sembahyang fardu secara berjemaah itu adalah lebih baik daripada sembahyang seorang diri. Begitu juga dalam kitabnya dinyatakan juga bagaimana umat Islam yang gagal untuk nak memahami tentang keutamaan dalam memberikan ataupun menginfakkan ataupun membelanjakan harta mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika tuan-tuan, tahun 2010 saya pergi menunaikan haji. Saya mengiringi seorang Panglima Angkatan Tentera. Kemudiannya bersama dengan saya rombongan yang lain. Dan bila saya tanya kepadanya, berapa kali dah tuan pergi haji? Dia kata pergi haji sudah 30 kali. Allahu Rabbi. Dalam hati saya, Masya Allah. Dan mungkin dalam pemikiran manusia, dia kata hebat. Orang pergi haji sampai 30 kali. Masya Allah. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, antara ibadat seseorang ataupun individu dengan ibadat secara amali secara jama'i, mana yang lebih aula, mana yang lebih utama? Tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, itu sebabnya dalam kitab Fiqh Al-Awlawiyat ini Yusuf Al-Qardawi menegur golongan-golongan yang sebegini, yang membelanjakan hartanya yang tidak sepatutnya dia belanjakan, padahal pada masa yang sama ramai yang memerlukan. Ramai yang memerlukan. Dalam Islam, hukum menunaikan haji wajib bagi yang berkemampuan sekali seumur hidup. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat sampai yang ke1000 kali pun hukum menunaikan haji tetap sunat. Bukannya fardu dah, bukannya wajib dah. Yusuf Al-Qardawi menyatakan bahawa alangkah baiknya
mal, harta yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu, setelah kita menunaikan haji yang pertama yang wajib itu, kita infakkan harta tersebut kepada mereka yang memerlukan. Di saat umat Islam dalam keadaan yang begitu tertekan, dizalimi dalam semua sudut, dari semua sudut, dan kita memahami apa yang berlaku di luar sana, sama ada dekat Palestin ataupun dekat Suria ataupun dekat Rohingya dan sebagainya lagi. Tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, itu sebabnya kita perlu menilai harta yang kita berikan tadi ke arah mana kita salurkan, supaya aulawiyat itu dapat kita laksanakan dalam kehidupan kita. Keutamaan mana yang perlu kita utamakan? Hatta dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, banyak kali hadis-hadis yang membicarakan tentang aulawiyat, keutamaan dalam melaksanakan sesuatu perkara ataupun amal ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika Abu Zar bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa dia amal yang paling afdal? Apa dia amal yang paling baik? Apa dia ibadat yang paling baik? Maka dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan pelbagai jawapan berdasarkan kepada orang yang bertanya. Abu Zar dijawab lain, sahabat yang lain dijawab yang lainnya. Bila ditanya oleh seorang sahabat apa dia amal yang paling baik, Rasulullah SAW berkata kepada Abu Zar, amal yang paling baik adalah bersedekah, berinfak harta yang kamu perolehi. Tapi sahabat yang lain pula bertanya, apa dia amal yang paling baik? Dijawab oleh Rasul SAW, amal yang paling baik ialah menjaga ibu bapa kamu. Tanya sahabat yang lain pula, apa dia amal yang paling baik? Amal yang paling baik adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tengok jawapan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan tengok bagaimana sahabat ini, tuan-tuan dan puan-puan, berlumba-lumba untuk nak mengetahui apa dia aulawiyat, amal-amal yang paling aula untuk dilaksanakan dalam kehidupan mereka, supaya mereka tidak rugi dalam kehidupan di atas muka bumi ini. Jadi tuan-tuan, dan tengok jawapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekejap dijawab macam ni, sekejap dijawab macam tu. Sebab apa? Dia melihat kepada orang yang bertanya. Inilah contoh yang diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam supaya kita dapat menilai dalam kehidupan kita. Tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, saya baca ayat dan surah Isra tadi bermula dengan ayat 4. Sepatutnya saya baca yang pertama, Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal lazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Saya rasa tuan-tuan dan puan-puan dah maklum ayat ini yang selalu dibacakan, yang selalu diperingatkan. Dan dalam program ini pun mungkin banyak kali ayat ini diberikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Dan pada bulan Rejab, khususnya pada 27 Rejab, ayat inilah yang selalu diperingatkan kepada kita untuk nak mengingati masjid yang pertama yang menjadi kiblat pertama umat Islam, masjid yang kedua dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Masjidil Haram, masjid yang ketiga suci yang perlu kita ziarahi, yang perlu kita pertahankan, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita lihat apa yang berlaku kepada Masjid Al-Aqsa sekarang ini. Tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, mungkin di kalangan tuan-tuan dan puan-puan dah pun pergi ke Masjid Al-Aqsa. Alhamdulillah. Dah pun menziarahi Masjid Al-Aqsa di atas lawatan ziarah dan sebagainya. Bagus, alhamdulillah. Itu sebabnya bila ada rombongan ulama daripada tebing barat pergi ke Malaysia dan berjumpa dengan kami, dia kata dia kena reverse balik, tengok balik fatwa yang dikeluarkan oleh Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi. Dia meminta. Saya kata, kenapa ya Syekh? Dia kata, sebab fatwa Yusuf Al-Qardawi mengatakan bahawa tidak boleh untuk umat Islam sekarang ini untuk menziarahi Masjid Al-Aqsa. Menziarahi Masjid Al-Aqsa. Atas alasan apa? Atas alasan kawasan tersebut dikuasai oleh Zionis, dan untuk masuk ke dalam kawasan tersebut kena ada tarsyih, kena ada kelulusan dari pihak-pihak Zionis, dan perlu kita membayar
untuk mendapat kelulusan tersebut, dan duit tadi diberikan kepada negara Israel, maka Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi memberikan fatwanya adalah tidak mengharuskan untuk umat Islam pergi ke Masjid Al-Aqsa. Tetapi Syekh yang datang daripada Masjid Al-Aqsa itu sendiri berkata dia kena reverse balik fatwa tadi. Saya tanya kenapa? Disebabkan kerana itu, dikata ramai di kalangan umat Islam apabila dia tak datang ke Masjid Al-Aqsa, tidak menziarahi Masjid Al-Aqsa, umat Islam khususnya kawasan di tebing barat Palestin, tebing barat, tuan-tuan dan puan-puan, dalam keadaan yang orang kata memerlukan bantuan. Kerana apa? Pelancong tidak datang, mereka tak boleh nak bekerja, mereka tidak boleh berjual beli, dan kepada pelancong yang datang dan sebagainya lagi. Itu satu. Kemudian yang keduanya, tuan-tuan, dia kata kita wajib mengimarahkan Masjid Al-Aqsa. Kita wajib mengimarahkan Masjid Al-Aqsa. Allahu Rabbi. Wajib, tuan-tuan. Wajib. Itu sebabnya dalam Al-Quran, tadi dengan Qiyamul Lail suaranya sedap, Imam subuh suaranya pun menggetarkan jiwa. Allahu Rabbi. Tuan-tuan ya dan puan-puan yang rahmati Allah SWT sekalian, innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Sesungguhnya mereka yang memakmurkan rumah-rumah Allah itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan juga yaumul akhir, dan juga hari kiamat. Allah Rabbi. Tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah, wajib kita mengimarahkan Masjid Al-Aqsa. Caranya macam mana, tuan-tuannya? Kalau di bumi Palestin, di bumi tebing barat khususnya, rakyat Palestin mereka mengatur jadual mereka untuk mengimarahkan Masjid Al-Aqsa. Mereka mengatur. Contoh, Zuhur kawasan ini, Hayu ataupun section 13, Asar section ini, Maghrib section ini, supaya dipenuhkan Masjid Al-Aqsa itu. Walaupun yang dibenarkan untuk solat dekat kawasan Masjid Al-Aqsa bukannya semua orang. Macam tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah, mungkin yang umur 45 ataupun 50 tahun ke atas boleh dibenarkan kalau di sana. Tuan-tuan ada yang 45 ke bawah, ada tak 45 ke bawah kat sini? Tapi semua nampak yang adalah kot, yang 45 ke bawah tak ramai. Kebanyakan yang 50 ke atas. Setuju dengan saya? 50 ke atas ke yang kat depan ni? Kalau 50 ke atas kat depan ni, tuan-tuan, memang dibenarkan untuk masuk ke Masjid Al-Aqsa. Umur 45 ke bawah macam saya ni, macam Ustaz Muawiz, macam tuan-tuan dan puan-puan ni yang umur 45 tahun ke bawah, memang tidak dibenarkan, khususnya semasa solat Jumaat, untuk bersolat di kawasan Masjid Al-Aqsa. Mereka mengatur, tuan-tuan, untuk bersolat di dalam Masjid Al-Aqsa. Terpaksa. Kerana apa? Bila ditinggalkan, tidak diimarahkan Masjid Al-Aqsa, apa yang berlaku kepada Masjid Al-Aqsa? Maka sudah tentunya Zionis akan berusaha untuk menguasainya dan seterusnya untuk merampasnya dan melakukan pelbagai cara bagi memastikan apa yang mereka lakukan kepada Masjid Al-Aqsa ni dapat diruntuhkan dan sebagainya lagi. Tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Itu sebabnya golongan yang berada dekat Palestin, sama ada dekat Gaza ataupun dekat tebing barat yang terdapatnya Masjid Al-Aqsa di situ, kita anggap sebagai golongan murabitun, golongan yang ribat. Allahu Rabbi. Tuan-tuan, orang yang ribat, air mata ataupun orang yang ribat itu, yang menjaga sempadan negara, yang menjaga kesempadan Islam ataupun menjaga jihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala itu, tuan-tuan, lebih baik kedudukannya daripada mereka yang solat malam selama sebulan. Allahu Rabbi. Hadis riwayat Muslim. Tuan-tuan boleh tengok dalam kitab Fiqh Al-Awlawiyat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, mereka ini golongan yang ribat. Mereka berada di kedudukan barisan hadapan, bertentangan dengan musuh paling utama mereka. Jadi golongan inilah yang perlu kita bantu. Golongan inilah yang perlu kita sokong mereka. Golongan murabitun itulah yang perlu kita pertahankan, bukan kita perlekehkan mereka. Tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kalau kita lihat rentetan daripada sejarah bermula pada tahun 1987,
tahun 2000 dan yang ketiga yang terbaru tahun 2015 ini tentang berlakunya intifadah umat Islam di bumi Masjid Al-Aqsa. Tahun 1987 tuan-tuan, bila mana cengkaman, bila mana kezaliman yang begitu hebat yang berlaku kepada umat Islam di bumi Palestin, akhirnya rakyat Palestin bangun menentang penjajahan tersebut dan berlakulah intifadah yang pertama 1987. Dan pada masa itu tuan-tuan boleh lihat kawasan tebing barat mereka hanya menggunakan batu-batu untuk nak menghalang tentera-tentera Zionis daripada terus menguasai dan juga menindas umat Islam di bumi Palestin. Tahun 1987 mereka bangun walaupun tidak memiliki keupayaan, memiliki ketenteraan, walaupun tidak memiliki senjata, mereka bangun dengan hanya menggunakan batu. Dan kita lihat dalam satu poster Farish Audah yang berumur lebih kurang 13 ataupun 15 tahun membaling tank menggunakan batu. Dan pada masa itu kita rasa Allahu Rabbi, macam mana seorang budak kecil berhadapan dengan tank dengan hanya menggunakan batu. Tetapi tuan-tuan, semangat itulah yang mendorong rakyat Palestin untuk bangun semula, yang memberikan semangat kepada mereka untuk mempertahankan Masjid Al-Aqsa. Saya bawa anak saya pergi camp, tengok kawasan-kawasan tentera kan. Dia kata, tengok tank, dia kata apa? Takut nak naik, dia kata. Tengok tank takut nak naik. Dia kata, buat apa takut nak naik? Dia kata, Farish Audah, dia kata, umur 15 tahun bukan setakat naik tank, dia berhadapan dengan tank, muncung meriang itu berada di depannya. Okey je saya. Jadi kita kena beranikan anak-anak kita tuan-tuan. Ya? Beranikan anak-anak kita. Bila saya terlibat dengan MH17, bila saya berada dekat Ukraine, bila nak pergi ke kawasan Torres, di mana kapal terbang MH17 jatuh, saya pergi ke sana bersama dengan, diiringi dengan rebel, dengan pemberontak-pemberontak yang bersama dengan tank-tank yang banyak dan sebagainya lagi. Saya cakap dengan kumpulan saya selama 12 orang, adalah ketuanya kena sakri. Saya bagi tahu, Tuan, dia kata, kita dalam keadaan yang sebegini, kita kena kuatkan semangat. Kuatkan semangat kenapa? Kerana di sinilah kita kena uji kekuatan semangat kita untuk berhadapan dengan kelompok yang sebegini. Jadi saya kata, saya teruskan bagi tahu, kalaulah kita mampu untuk hidup, bagaimana rakyat Palestin yang dalam keadaan yang begitu ditekan dan sebagainya, mereka mampu bangun menentang penjajahan Zionis terhadap mereka. Tahun 1987 tuan-tuan, pada masa itu roket yang dibina oleh rakyat Palestin dekat Gaza, terutamanya jurutera Syahid Yahya Ayash, tak mampu pun sampai sekarang ni, sampai 180 km sampai 70 km, tak mampu pun. Pada masa itu dekat Gaza, masa intifadah yang berterusan pada tahun 1987 itu, roket-roket ni hanya sampai 5 km sahaja daripada semenanjung Gaza untuk kesepadan Israel. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, tengok sekarang ni apa yang berlaku bila Gaza diserang. Rakyat Palestin bangun pejuang-pejuangnya untuk mempertahankan Gaza, mempertahankan Masjid Al-Aqsa. Tahun 1987. Tahun 2000 tuan-tuan, sekali lagi intifadah berlaku. Dan punca utama kepada intifadah ini tuan-tuan dan puan-puan, kerana apa? Kerana rakyat Palestin begitu sayang kepada Masjid Al-Aqsa. Bila mana Ariel Sharon masuk ke dalam Masjid Al-Aqsa dan rakyat Palestin dan umat seluruh dunia mengetahui tentang kejahatan Ariel Sharon ini, yang banyak mengetuai pembunuhan kepada umat Islam, Shabra Shatila 1982 dan sebagainya lagi. Tuan-tuan, rakyat Palestin sekali lagi bangun. Dan pada masa ini mereka membuat penentangan yang begitu hebat kepada tentera-tentera Zionis. Kerana apa tuan-tuan? Kerana mereka melihat Masjid Al-Aqsa yang kiblat pertama umat Islam ini dimasuki oleh orang yang paling banyak melakukan kekejaman, kezaliman kepada mereka. Dan mereka tidak rela perkara ini berlaku. Maka berlakulah intifadah yang kedua. Pada masa inilah
operasi syahid telah dilakukan oleh rakyat Palestin bagi memastikan Masjid Al-Aqsa tetap berada di tangan mereka. Dan sekarang ini tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, bila mana Zionis telah meminta untuk nak memasuki ataupun mengagihkan Masjid Al-Aqsa, taksimuz zaman, membahagikan masa Masjid Al-Aqsa ini tuan-tuan ya. Contohnya 10 hari di 100 hari kepada umat Islam, dan lebihnya 260 hari itu diberikan kepada orang-orang Zionis untuk berada dekat Masjid Al-Aqsa, melakukan ibadat di situ. Mereka meminta untuk dilakukan sedemikian, taksimuz zaman. Dan ini juga yang pernah berlaku kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dulu tuan-tuan ya. Bila dakwah Rasul semakin lama semakin berkembang dekat kota Mekah, walaupun ditekan dia tetap berkembang juga, walaupun diberikan pelbagai ancaman tetap berkembang juga. Akhirnya kan, bila ditawarkan juga dengan pelbagai orang kata macam-macam perkara, termasuk wanita, termasuk harta dan sebagainya kepada Rasulullah SAW, Rasulullah tetap juga untuk melaksanakan dakwah Islam di kota Mekah, yang menyebabkan berbondong-bondong ramainya orang-orang memeluk Islam. Tuan-tuan, akhirnya mereka menawarkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia kata apa? Kami akan menyembah Tuhan kamu hari ini, tapi esok kamu kena nyembah Tuhan kami. Itu permintaan orang kafir musyrikin kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan tegas tidak memberi izin perkara itu. Tidak sama sekali. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dan inilah yang sedang berlaku kepada rakyat Palestin dekat Gaza, dekat tebing barat, dekat Masjid Al-Aqsa. Bila mana Zionis meminta supaya taksimuz zaman ini dihagihkan masa untuk berada dekat Masjid Al-Aqsa ini antara orang Yahudi dan juga orang-orang Islam di bumi Palestin. Tuan-tuan dan puan-puan, kita tak boleh sama sekali membenarkan perkara ini berlaku. Itu sebabnya tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah SWT sekalian, golongan yang ribat ini di kawasan Masjid Al-Aqsa ini, mereka yang memakmurkan Masjid Al-Aqsa ini, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, adalah golongan yang paling utama untuk kita bantu. Kan? Paling utama untuk kita bantu. Dan itu sebabnya tuan-tuan, kalau kita lalai, alpa dengan apa yang berlaku kepada umat Islam dekat seluruh dunia, apa yang berlaku dekat Palestin, apa yang berlaku dekat Suria, kita bertanggungjawab dengan Allah Subhanahu wa taala. Kan, kita bertanggungjawab dengan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian ya. Allah menyatakan, kan, bila saya satu ketika saya pergi berceramah dekat sebuah tempat dekat Bukit Mahkota, dekat Bangi atas sikit tu, Bandar Seri Putera. Tahun 1946, tahun 1967, tahun 2000, saya nyatakan peta-peta umat Islam dekat Palestin, peta tanah Palestin semakin lama semakin berkurangan. Sebab apa tuan-tuan? Sebab tahun 1946, bila mana penghijrahan orang Yahudi pergi ke bumi Palestin, mereka merampas tanah Palestin, dan akhirnya tanah yang dimiliki oleh rakyat Palestin semakin lama semakin mengecil, sehingga tertubuhnya secara rasmi negara Israel pada tahun 1948. Tahun 1967, bila ketumbukan tentera 6 buah negara Arab kalah dalam peperangan dengan tentera Israel, maka makin lama makin mengecil tanah yang dimiliki oleh rakyat Palestin, dan sampailah sekarang ini hanya kawasan tebing barat, itu pun yang selalu dimasuki oleh tentera-tentera Zionis, dan juga semenanjung Gaza. Dia tanya kepada saya,
Ustaz, macam mana kita kalau boleh nak besarkan tanah rakyat Palestin ini daripada kecil tahun 2000 ni, kita kembalikan kepada tahun 1946 ataupun tahun sebelum itu, tahun 1917 contohnya. Maknanya makin lama makin besar. Saya kata kepada dia, kepada orang yang bertanya, itu memerlukan kepada kekuatan yang begitu kuat, kekuatan yang sepadu antara umat Islam. Kalau kita ni tuan-tuan dalam keadaan yang sebegini, maka kalau kita tidak memahami apa yang berlaku di luar sana, tidak mengetahui aulawiyat, keutamaan-keutamaan untuk kita berikan, maka sudah tentu lambat untuk kita sampai. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah SWT sekalian, kita kena yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Ayat yang saya nyatakan tadi, wa qadaina ila bani Israil la tufsidunna fil ardi marratain. Allah telah tentukan, telah tetapkan kepada Bani Israel, la ni untuk masa akan datang, la tufsidunna fil ardi marratain. Kamu akan melakukan kerosakan di atas muka bumi ini marratain, 2 kali. Allah nyatakan kamu akan melakukan kerosakan 2 kali. 2 kali. Allahu Rabbi. Bila Bani Israel melakukan kerosakan 2 kali tuan-tuan? Ditafsirkan oleh para ulama macam-macam, pandangan dan sebagainya lagi. Ada yang pada zaman dahulu kala dan sebagainya lagi. Tetapi ayat ini menyatakan satu gambaran bahawa kamu pada masa akan datang, wahai Bani Israel, akan melakukan kerosakan 2 kali di atas muka bumi ini. Kan? Tetapi kerosakan yang pertama yang kamu lakukan, kamu akan didatangkan dengan satu kelompok yang memberikan kekerasan kepada kamu hingga kamu akhirnya akan keluar daripada rumah-rumah kamu. Fa iza jaa wa'du ulahuma ba'asna 'alaikum ibadallana. Ibadallana. Kerosakan kali yang pertama yang kamu lakukan menyebabkan akhirnya datang seorang ataupun sekelompok ibad, hamba. Ibadallana uli ba'sin syadid fajasu khilalad diyar wa kana wa'dan maf'ula. Perkataan ibad tuan-tuan dalam Al-Quran selalu dinisbahkan kepada hamba yang beriman, hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, dinafsirkan ini adalah semasa Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu berjaya membuka Baitul Maqdis, berjaya membuka Baitul Maqdis daripada cengkaman Rom, yang mana akhirnya pada masa yang sama juga tuan-tuan, orang Yahudi yang berada di sekitar Madinah yang dihalau keluar daripada bumi Madinah akhirnya dapat dikeluarkan oleh para sahabat ridwanullahu alaihim jami'an dan juga oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ditafsirkan oleh ulama-ulama terkini, ini adalah kerosakan yang pertama yang mereka lakukan, orang Yahudi melakukan, kemudian mereka telah diberikan, orang kata, tentangan yang hebat oleh Rasul SAW dan juga para sahabat ibad. Kemudian Allah nyatakan summa radadna lakumul karrata alaihim wa amdadnakum bi amwal wa banin wa ja'alnakum aktsara nafira. Allah berikan kepada mereka ini tuan-tuan amwal wa banin, harta dan juga anak pinak. Wa ja'alnakum aktsara nafira, dan diberikan kepada mereka ini tuan-tuan pendukung, penyokong. Nafira, penyokong, pendukung yang ramai. Dan kalau kita lihat sekarang ini tuan-tuan, orang Yahudi dengan dokongan, dengan sokongan yang begitu banyak yang diberikan oleh kuasa-kuasa besar dunia, yang menyebabkan akhirnya mereka berjaya menguasai dunia selain daripada kelemahan umat Islam.
Saya ada baca satu artikel tuan-tuan ya. Holland, Belanda. Belanda dia ada 1 juta ekor lembu. 1 juta ekor lembu. Dan apa yang dilakukan dengan 1 juta ekor lembu tadi, dengan teknologi yang mereka miliki, akhirnya Belanda menjadi pengeluar tenusu terbesar dunia. Dan tuan-tuan kalau pergi ke sana pun kita akan melihat kata perusahaan tenusu ini memang berkembang dekat Belanda. Malah keju yang paling sedap berada di sana. Keju dia macam-macam, ada yang herba, yang tak ada herba dan sebagainya lagi, macam-macam. Dengan 1 juta ekor lembu. Ini saya nak cerita tentang kelemahan umat Islam ya, untuk kita fahami dan bagaimana teknologi ini telah diberikan, telah digunakan melalui akal fikiran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok Sudan. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan dah pernah pergi ke sana. Sebuah negara yang besar kan, banding dengan Belanda. Tetapi tuan-tuan, pada masa yang sama juga mereka memiliki lebih kurang 30 juta ekor lembu. Tadi 1 juta ekor lembu dekat Belanda, Sudan lebih kurang 30 ekor juta lembu. Tapi agak-agak Sudan menjadi pengeluar terbesar tenusu ke? Jawapannya tidak. Malah kita lihat apa yang berlaku dekat Sudan sekarang ini. Kemunduran dan sebagainya tetap juga berlaku. Sebab apa tuan-tuan? Dan orang akan berkata, Ustaz, Sudan dengan Belanda jauh beza Ustaz. Negara Sudan negara yang panas banding dengan Belanda yang sesuai untuk ternakan dan sebagainya lagi. Saya kata tak. Manusia diberikan oleh akal fikiran, ada teknologi boleh nak memajukan perkara tersebut. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah SWT sekalian, disebabkan perkara ini kita tak dapat menimbang mana yang aulawiyat dalam kehidupan kita, maka dekat Sudan umat Islam terus mundur, terus miskin, kerana aulawiyatnya mungkin yang lain banding dengan Belanda. Dan bila saya pergi ke Belanda tuan-tuan ya, dengan seorang sahabat saya, dia kagum dengan bangunan-bangunan dekat Belanda. Tapi saya beritahu kat dia, kawan saya ni, ingat bangunan ini diwujudkan ataupun dibangunkan pada tahun 17 dulu. Tahun 17, tahun 18, tahun 19 awal-awal ataupun awal-awal dulu. Tahun 17, 18 bangunan ini diwujudkan. Bangunan ini sampai sekarang memang ada, cantik dan sebagainya lagi. Memang tamadun di mereka hebat. Tetapi saya nyatakan kepada sahabat saya tadi, kena ingat tahun 17, tahun 18 ini Belanda berada di mana? Tuan-tuan, Belanda berada di mana? Dekat Indonesia. Apa yang mereka lakukan? Mereka mengaut keuntungan yang mereka miliki, yang mereka ada dekat Indonesia, bawa balik ke negara mereka, mereka bangunkan tanah mereka. Yang akhirnya yang tetap miskin berada di sini. Tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi keutamaan dalam kehidupan kita perlu kita fahami. Berbalik kepada cerita tadi tuan-tuan, Allah Subhanahu wa taala berikan pelbagai kemudahan, amwal wa banin, harta yang banyak, anak pinak yang ramai, dan penyokong yang ramai kepada Bani Israel, kepada orang-orang Yahudi. Tetapi tuan-tuan, Allah nyatakan, in ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau Allah berikan semua ini, kamu bagi yang kami bagi kepada kamu itu dengan penuh, kamu lakukan dengan kebaikan, baiklah untuk diri kamu. Tetapi ingat, wa in asatum falaha. Kalau kamu melakukan perkara kezaliman, kejahatan dengan apa kelebihan yang diberikan oleh Allah, maka tunggulah saatnya nanti. Itu sebabnya akhirnya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, fa iza jaa wa'dul akhirah liyasu'u wujuhakum wal yadkhulul masjid kama dakhaluhu awwala marrah wal yutabbiru ma alau tatbira. Janji yang kedua, kerosakan yang kedua yang mereka sedang lakukan, ditafsirkan oleh para muakhirin yang terbaru sekarang ini, para mufassirin yang terbaru, mereka sedang melakukan kerosakan yang kali kedua ini. Dan Allah nyatakan suatu masa nanti, liyasu'u wujuhakum,
mereka akan bermuram durja muka-muka mereka. Disebabkan kerana apa tuan-tuan? Kerana ada kelompok ibad, hamba Allah Subhanahu wa taala yang akan mengembalikan semula masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala ini, khususnya Masjid Al-Aqsa. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, maka tanggungjawab kita membantu golongan yang murabit, golongan yang ar-ribat, yang berada dekat Palestin khususnya, yang berada dekat Suria khususnya. Dan kalau kita tengok apa yang berlaku dekat dunia sekarang ni tuan-tuan, memang begitu. Dengan apa yang berlaku dekat Turki sekarang ini, kita amat menakutkan kan? Tetapi kita kena lihat dengan penuh, orang kata, mata hati kita. Orang bertanya kepada saya, Ustaz, Rusia ni siapa kan? Rusia ni siapa? Mereka ni Kristian Ortodoks kan? Mereka ni Kristian Ortodoks, dan mereka ni orang kata okey je Ustaz, berbanding dengan Katolik dan sebagainya lagi. Saya kata tak. Kristian Ortodoks ke Kristian Katolik ke sama je, satu. Dan kita lihat hubungan mereka dengan Zionis, dengan Israel, dengan orang Yahudi. Kita semua nampak apa yang berlaku dekat Amerika. Di belakangnya adalah kelompok-kelompok Zionis yang membantu, dengan Rockefeller-nya, dengan Bilderberg-nya, dengan Rothschild-nya dan sebagainya lagi, membantu ekonomi Amerika. Dan pelobi-pelobi ini akan memastikan presiden yang dilantik, presiden Amerika Syarikat, mengikut telunjuk mereka. Putin pun sama, dekat Amerika, dekat Rusia pun sama lebih kurang. Dan kita kena lihat tuan-tuan, Presiden Rusia sekarang ini amat bangga bila mana bahasa Rusia dituturkan dekat Israel. Bahasa Rusia dituturkan dekat Israel. Sebab apa? Sebabnya tuan-tuan, hampir dekat 1 juta lebih orang Yahudi yang berada di Rusia telah berhijrah ke bumi Israel, ke bumi Palestin. Dan mereka berjaya di sana, menguasai politik dan sebagainya lagi. Selain daripada orang Yahudi daripada Iran yang pergi ke Rusia, yang pergi ke Israel untuk menjadi warga negara Israel, rupa-rupanya hampir 1 juta lebih orang-orang Rusia, Yahudi Rusia sudah pun berada dekat Israel dan hubungan yang amat rapat dengan Israel. Tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, tetapi hakikatnya tuan-tuannya, walaupun dengan penuh pelbagai kelengkapan, pelbagai perancangan yang dilakukan untuk menguasai Masjid Al-Aqsa, dengan izin Allah Subhanahu wa taala sampai sekarang Masjid Al-Aqsa tetap juga masih lagi dipertahankan. Masih lagi orang kata ada yang mengimarahkan, ada yang menjadi golongan ribat yang menjaga Masjid Al-Aqsa. Dan kalau kita lihat sejarah tuan-tuan, satu ketika bila mana tentera-tentera Salibi menguasai Masjid Al-Aqsa, menguasai Baitul Maqdis, dibunuhnya umat Islam yang berada di sekitarnya, dan diriwayatkan Masjid Al-Aqsa dipenuhi dengan darah-darah umat Islam. Tentera Salibi menguasai Baitul Maqdis, menguasai Masjid Al-Aqsa tak lama, lebih kurang 88 tahun ataupun 90 tahun. Bila mana tentera-tentera Salahuddin Al-Ayyubi pula masuk dan akhirnya berjaya menguasai Baitul Maqdis. Dan apa yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi ni tuan-tuan amat hebat dan dirakamkan dari sudut sejarahnya. Bagaimana dia tak bunuh pun orang, dia tak bunuh pun orang yang tidak bersalah, dia tak bunuh pun wanita, dia tak bunuh pun kanak-kanak, dia tidak memusnahkan pun tempat-tempat ibadat. Inilah contoh teladan yang dilakukan oleh umat Islam. Tetapi lihat apa yang dilakukan oleh golongan-golongan musuh-musuh Islam kepada umat Islam. Tengok Syria, tengok Palestin dan sebagainya lagi, tempat-tempat yang lain. Tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, itu sebabnya tuan-tuan, dalam keadaan sebegini, apa yang berlaku dekat dunia di luar sana, perlu kita fahami susur galurnya dengan baik. Mudah-mudahan kita dapat menilai aulawiyatnya, kat mana yang perlu kita bantu.
aulawiyatnya, keutamaannya, yang mana yang perlu kita pertahankan, supaya apa-apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita di atas muka bumi ini, kita dapat gunakan dengan baik, insya-Allah. Mudah-mudahan tazkirah subuh saya, kuliah subuh saya ini dapat memberikan sedikit pengajaran, memberikan sedikit, orang kata, iktibar untuk kita melihat Masjid Al-Aqsa, bumi Palestin, dekat dengan hati kita. Dekat dengan hati kita. Itu yang kita nak. Kiblat pertama umat Islam, masjid yang kedua dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, masjid yang perlu kita lawati setelah Masjidil Haram juga Masjidin Nabawi, masjid yang orang kata banyak pahala yang kita dapat bila kita melaksanakan solat di dalamnya. Dulu tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah, orang yang pergi haji dulu-dulu ya, terutamanya dekat kawasan Asia Barat, mereka akan pergi ke 3 buah masjid ni dulu. Dia akan ziarah 3 buah masjid ni. Tak boleh tidak, dia akan ziarah bila mereka nak pergi menunaikan haji, terutamanya dekat mikot, dekat kawasan sana, Masjid Haram, Masjid Nabawi, dan dia akan pergi ke Masjid Al-Aqsa. Dia akan pergi sebab Masjid Al-Aqsa ni dekat dengan hati umat Islam. Cuma sekarang ni bila dikuasai oleh rejim Zionis, ramai umat Islam kata tak apalah, kita serahkan kepada orang Palestin lah, biarlah dia. Sikap umat Islam, biarlah dia. Kan tahu itu masjid dia, kan itu masjid berada di dekat tanah air dia. Buat apa kita nak cara, buat apa kita nak cakna, buat apa kita nak bantu-bantu. Itu di antara perkara yang berlaku kepada umat Islam, yang perlu kita betulkan dari semasa ke semasa, untuk memastikan tuan-tuan, suatu hari nanti kita akan solat dekat Masjid Al-Aqsa. Suatu hari nanti kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, suatu hari nanti kita akan berada dekat Masjid Al-Aqsa, bersolat di sana, diimamkan oleh orang-orang Malaysia ke sebagai contohnya, untuk mendapat keberkatan, kelebihan yang dimenyerahkan oleh Allah SWT, dan akhirnya di atas pembebasan yang dilakukan. Tuan-tuan kena ingat ya, tentera salib dengan kezaliman, dengan kekejaman yang mereka lakukan, mereka hanya menguasai Palestin, Baitul Maqdis selama lebih kurang 88 tahun saja. Sebab apa? Kerana ianya didirikan, dikuasai di atas dasar kezaliman. Dan tidak mustahil tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah, Masjid Al-Aqsa yang telah dikuasai oleh rejim Zionis bermula pada tahun 1948 sampai sekarang ini, belum sampai 70 tahun lagi pun, suatu masa nanti ia akan dapat dibebaskan semula, insya-Allah. Siapa orangnya? Orang yang di kalangan ibad, hamba-hamba Allah yang beriman, hamba-hamba Allah yang tunduk, yang tawaduk kepada Allah, hamba-hamba Allah yang sentiasa mempersiapkan dirinya untuk berhadapan dengan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita kelompok dalam golongan orang-orang yang ibad, golongan-golongan ibad, golongan-golongan ribat, golongan-golongan yang sentiasa sedar, perhatian dengan apa yang berlaku dekat Masjid Al-Aqsa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ansuril mujahidin fi Palestin. Allahumma ansuril mujahidin fi Suriah. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina wa na'udzu bika min syururihim. Allahumma badid syamlahum wa farrij jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit alaihim kalban min kilabik ya qahhar ya jabbar ya muntaqim ya Allah. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab ihzimhum wansurna alaihim ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.